Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisensi untuk buku berjudul Isu-isu kontroversi dalam sejarah pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, ditulis oleh Marzuki Haji Mahmud, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dengan bilangan 127 muka surat. Alhamdulillah, saya telah selesai membacanya hampir seminggu. Jadi tuan-tuan, berkenaan tentang buku ini menarik kerana ia menyentuh berkenaan isu yang terjadi sepanjang peninggalan Nabi SAW daripada zaman, kalau kat sini zaman Abu Bakar lah, zaman Abu Bakar sampailah zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tempoh sahabat ni Nabi SAW jamin sebagai sebaik-baik zaman. Antara sebaik-baik zaman 300 kurun yang awal, ada yang kata 500 kurun yang awal salafus soleh. Jadi perbuatan mereka, tindakan mereka dan ijtihad mereka ni menjadi ikutan kita pada masa sekarang. Jadi buku ni nak jelaskanlah dengan lebih teratur apa yang sepatutnya kita boleh faham daripada peristiwa yang menimpa sahabat. Yang pertama, diceritakan latar belakang khilafah Islamiah. Khilafah ni maknanya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ni adalah figura agama dan juga figura politik. Dia tokoh agama dan juga tokoh politik. Jadi sahabat Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali pun sama. Mereka menjadi rujukan dalam agama dan rujukan dalam pentadbiran. Jadi kita lihat contohnya Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi wafat, Abu Bakar yang dilantik menjadi khalifah. Antara tindakan pertamanya adalah memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang beriman meyakini bahawa setelah Nabi SAW wafat, zakat sudah tidak lagi wajib. Jadi gugurlah rukun Islam mereka gugur. Jadi kat sini sebenarnya Abu Bakar adalah seorang khalifah yang baik. Tetapi kenapa puak Syiah mereka mendakwa Abu Bakar ni jahat? Katanya merampas hak kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Jadi buku ni bagus kerana dia jelaskan kepada kita apa yang sebenarnya berlaku. Sebab watak-watak yang dibenci, yang dihina, yang dicaci oleh Syiah adalah watak-watak yang bagus-bagus. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lelaki yang menemani Nabi SAW di dalam gua. Umar radhiyallahu anhu, Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, Umar orang dia. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, orang yang Nabi SAW kahwinkan anak perempuan dia dengan Uthman. Lepas Ruqayyah, Ummu Kalsum. Dua orang anak perempuan Nabi dapat dekat Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Ali ni pun menantu Nabi SAW kahwin dengan Fatimah. Jadi mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar. Jadi kita ni sebagai umat akhir zaman kena hormat mereka. Cumanya bila berlaku fitnah, bila berlaku salah faham ataupun kontroversi yang dicetuskan oleh puak Syiah dan puak Khawarij, kat situ kita kena faham apa sebenarnya yang berlaku. Kalau dalam buku ni, yang pertama tadi akan diceritakan perbezaan mazhab dalam Islam dan pandangan mereka tentang khilafah. Dia daripada Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Dia satu pandangan yang baiklah kita ambil daripada Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kerana apa? Kita ni redha, radhiyallahu anhu, kita redha Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Uthman jadi khalifah, Ali jadi khalifah, kita redha. Kita tak seperti setengah orang, Abu Bakar, Umar jadi khalifah, dia tak suka. Ada pula orang kalau daripada keturunan Sayyidina Ali jadi khalifah, dia tak suka. Dia tak bolehlah macam tu. Jadi yang kedua, isu-isu kontroversi yang berlaku. Ini bab yang kedua, isu-isu kontroversi yang berlaku. Di antaranya tentang Abu Bakar, tentang Ali. Jadi kat sini sebenarnya kita Ahlussunnah wal Jamaah tak pelik, kita memang percaya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi katalah orang Syiah datang kepada kita,
Kita tahu tak, Abu Bakar ni macam ni, macam ni, macam tu. Macam mana kita ni sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita nak jawab? Jadi buku ni bagus. Dia ceritakan sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq dia tidak menzalimi Fatimah. Sebab antaranya Syiah ni dia akan bawa cerita yang Abu Bakar tak bagi hak Fatimah, harta peninggalan Rasulullah kepada Fatimah. Dia macam rampas. Tapi sebenarnya tidak. Kerana Nabi-Nabi seperti Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan harta untuk difaraidkan kepada kaum keluarga. Dia menjadi milik Baitul Mal. Jadi macam mana pula kita nak faham yang Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra, yang mana dia ni kalau dalam kalangan Ahlussunnah Jamaah juga dia menganggapnya sebagai wali daripada kalangan perempuan, boleh sampai berdendam dengan Abu Bakar. Benda ni tak logik. Benda ni tak masuk akal. Jadi diceritakan dalam buku ni sebenarnya Fatimah tu tak tahu pun adanya harta tu. Dan ada pendapat lagi lain yang mengatakan berlaku salah faham, boleh jadi kerana Fatimah tak dengar pasal hadis Nabi-Nabi tidak mewariskan harta pusaka. Tapi bila kita dah baca benda ni, kita faham lah. Jadi kita tak adalah berlaku salah faham. Kita pelik sangat kalau Syiah bawa pandangan yang bukan kan. Jadi sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq memang layak jadi khalifah. Zaman dia pun antara zaman yang aman di antara keempat-empat khalifah ni, empat pengganti Rasulullah ni. Kemudian ada bab yang ketiga. Bab yang ketiga ni pada saya adalah bab yang saya jarang jumpa dalam mana-mana buku. Kebanyakan buku mungkin dia akan ulas tentang perang Siffin, dia akan ulas tentang perang Jamal, tapi berkenaan fitnah Abdullah bin Sabah kepada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, jarang cerita. Jadi bab yang ketiga ni bagus, kontroversi zaman Khalifah Osman bin Affan. Jadi sebenarnya kalau kita nak faham semua fitnah yang terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, sehinggalah membawa kepada terbinanya Daulah Bani Umayyah. Semuanya tu berakar kepada fitnah yang diciptakan oleh Abdullah bin Sabah. Ni biasa mungkin dulu kat masjid, kat surau cuma sebut namanya sahaja, Abdullah bin Sabah. Tapi dalam buku ni kita kenal betul siapa tu Abdullah bin Sabah. Seorang Yahudi berkulit hitam yang masuk Islam di Yaman. Yang mana dia masuk Islam tu orang tak layan dia. Jadi bila orang tak layan dia, dia pun rasa sakit hati, dia pun dengki, dia sebarkan fitnah di zaman Umar. Yang mana dalam buku ni bab yang ketiga dia ceritakan ada lebih kurang 13 fitnah kepada Sayyidina Osman bin Affan. Beberapa fitnah tu agak pelik lah sebenarnya, tak masuk akal. Tapi mungkin macam zaman sekarang lah, viral. Bila ramai dah sebut tentang benda tu, jadi orang anggap benda tu betul. Padahal tidak. Antaranya Osman bin Affan, dan kalau kita baca buku-buku sejarah, setengahnya mengatakan benda ni pun sebenarnya penulis buku isu kontroversi dalam sejarah pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin ni, Marzuki Haji Mahmud ni, dia pun mention benda yang sama. Dia kata setengah buku sejarah kata Osman bin Affan ni pakai harta kerajaan kayakan anak keluarga dia. Benda ni sebenarnya tak masuk akal. Pasal apa diturunkan ayat Al-Quran kepada Osman bin Affan ni? Kerana dia ni menderma. Macam mana tu orang yang tak ada kepentingan peribadi ni dituduh sebagai menyalahgunakan harta awam, harta kerajaan. Jadi sebenarnya buku ni menjawablah bahawa Sayyidina Osman ni tak pakai pun duit kerajaan. Dah tu rumah-rumah yang disediakan kepada keluarga dia, kepada isteri dia, duit daripada siapa? Sebenarnya Sayyidina Osman ni dah memang kaya dah. Zaman sebelum Islam dulu dia dah memang kaya. Masuk Islam dia memang kaya. Jadi dia memang rajin menginfak. Kalau zaman Mekah pernah kemarau, dia beli unta banyak-banyak, wakafkan kepada orang ramai. Jadi tak pelik sebenarnya. Jadi macam mana kita boleh kata Osman ni salah guna harta awam? Jadi sebenarnya buku ni bagus. Pasal apa? Dia menjelaskan balik salah faham yang kadang-kadang tokoh-tokoh agama pun tulis dalam buku ni. Pasal apa? Tidak
tidak mendapat pencerahan, tak dapat penjelasan. Jadi sebenarnya Saidina Osman ni kita ada jumpalah sangat menarik, kerana dia ambil petikan ucapan dari Saidina Osman yang mana dia menafikan. Dia kata, aku tak ada pakai harta awam. Duit-duit yang aku bagi ni, rumah yang aku sediakan ni, harta aku sendiri. Takkan aku tak boleh pakai harta aku sendiri, padahal ahli keluarga aku ni mengharapkan aku. Pasal dia kan sahabat Nabi yang besar, dan juga dia ni pemimpin, dia bukan pasal jawatan dia. Maksudnya dia ni orang yang penting dalam keluarga dia. Kalau keluarga dia susah, orang akan minta, keluarga dia akan minta dengan Saidina Osman. Saidina Osman kena bantu. Yang dibantu tu bukan daripada duit kerajaan, tapi duit dia sendiri. Ni salah satu fitnah lah. Patutnya tak boleh cakap tu Saidina Osman ni pakai harta kerajaan, tak. Dia pakai duit dia sendiri. Dan juga ada beberapa fitnah lain yang mana saya rasa antara yang perlu disebarkan kefahaman yang betul adalah berkenaan tentang Saidina Osman membakar Al-Quran. Ni pun kena faham juga. Dia bukannya macam menghina Islam, bakar Quran, tak. Dia sebenarnya untuk memastikan mushaf itu format dia ada satu je, supaya tak berlaku perbalahan. Tak berlaku perbalahan sesama umat Islam. Juga ada lagi isu berkenaan tentang dia banyak isu sebenarnya. Antaranya katanya Saidina Osman ni melantik kaum keluarga dia sendiri. Bani Umayyah ni, dia melantik Bani Umayyah ramai daripadanya jadi pegawai kerajaan. Padahal ada kajian disebutkan dalam buku ni 3/4 daripada pegawai kerajaan di zaman kerajaan Islam Madinah yang ditubuhkan oleh Rasulullah SAW, 3/4-nya adalah daripada kalangan Bani Umayyah. Pasal apa? Kerana mereka ni daripada zaman sebelum Islam lagi, zaman Arab Jahiliyah lagi, memang ada kemahiran mentadbir dan berniaga. Ni memang maksudnya bakat dalam keluarga lah. Memang macam tu. Jadi menarik sebenarnya. Antara perkara-perkara yang sangat menarik. Kemudian bab yang keempat adalah kontroversi dalam pemerintahan Ali bin Abi Talib. Ni sebenarnya kisah kontroversi Ali bin Abi Talib ni banyaklah orang cerita kan. Cuma kat sini menarik pasal penulis dia tidak menyalahkan mana-mana pihak. Dan lebih jelas lah, kita dapat gambaran yang lebih jelas apa sebenarnya yang berlaku. Biasa saya dengar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia sekadar nak jenguk kat luar, tengok siapa ni dah datang ni. Dan di sini dalam buku ni dia jelaskan lagi kenapa Sayyidatina Aisyah keluar daripada tempat dia. Rupa-rupanya untuk bersama-sama golongan kaum muslimin memerangi kelompok Sabaiyah. Tu sebenarnya nak padam fitnah, tapi berlakunya salah faham. Rupa-rupanya golongan Sabaiyah ini dikatakan ada di dalam kelompok Sayyidina Ali. Maknanya pegang jawatan-jawatan penting. Dia pegang jawatan-jawatan penting. Jadi sebab itu Sayyidina Ali ni dia agak, macam mana cakap, kita tak tahulah nak kata macam mana. Dia ada sebab kenapa dia tak dapat nak menjalankan hukuman kepada pembunuh Sayyidina Osman. Kerana dikatakan pembunuh Sayyidina Osman ni kan perusuh, maknanya ramai lah yang mengelilingi rumah Sayyidina Osman ni, ramai. Perusuh-perusuh ni memegang tampuk-tampuk jawatan yang penting dalam kerajaan. Dia ada sebab dia. Ini maknanya kemudiannya perang Jamal. Lepas tu ada lagi perang Siffin, yang mana perang Siffin ni orang Islam lawan dengan orang Islam, sahabat lawan dengan sahabat. Jadi kat sini kita dapat memahami, dia ada analisa daripada penulis mengatakan bahawa sebenarnya kedua-dua nakkan kebaikan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia nak pembelaan. Dia dah diturunkan jawatan, dia tak apalah, dia diturunkan jawatan, tapi dia ni kaum Syam tu, orang Syam suka kat dia. Orang Syam suka dekat dia, dan orang Syam ni nak supaya pembelaan kepada Sayyidina Osman ni ditegakkan. Itu yang dia, Muawiyah ni dia tuntut Khalifah Ali jalankan hukuman. Tapi dia jadi salah faham, berlakulah perang Siffin. Dan akhirnya tuan-tuan, yang menarik juga adanya saranan daripada penulis. Saranan penulis ni disebut apa? Banyaklah saranan-saranan dia yang bagus. Yang pertama dia katakan pengajian sejarah Islam ni dia kena diteliti semula, supaya kita ni mengkaji
sahabat-sahabat Nabi ni jangan sampai memburuk-burukkan mereka. Yang kedua, kita kena dahulukan sumber dari Islam sendiri. Hadis, tafsir, falsafah Islam, hukum Quran, ni semua dah ada dalam kitab-kitab kita. Yang ketiga adalah kita kena menceburi dengan niat yang baik. Jadi janganlah sampai cerita tentang sahabat Nabi ni dipenuhi dengan penghinaan-penghinaan. Kita tak nak. Yang keempat, objektif yang nyata. Jadi saya sebenarnya tak berapa faham apa yang sebenarnya penulis nak sampaikan pada saranan yang keempat. Sebab apa sejarah ni gunanya dalam mencatatkan peristiwa yang berlaku. Dan apa yang disarankan oleh penulis ni seolah-olah akan berlakunya bias. Mana kata kalau kita suka ni, kita akan utama, kalau kita akan suka Ali, tulis kelebihan Ali je. Kalau kita suka Muawiyah, kita tulis kelebihan Muawiyah je. Ni kat sini dia kata memang betul lah, dia kata perlu niat yang ikhlas. Dekat sini dia kata kedudukannya disetarafkan dengan sejarah-sejarah umum lain yang bukan bermatlamatkan keredaan Allah Ta'ala. Saya rasa tak patutlah kata macam tu. Pasal apa? Sejarah adalah sejarah, ilmu adalah ilmu. Kita tak boleh kata yang ni kerana Allah, yang ni bukan kerana Allah. Tu sajalah. Tapi secara umumnya saya banyak bersetuju dengan penulis. Baik doktor, terima kasih mendengar resensi daripada saya. Secara kesimpulan ni buku-buku yang baguslah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.